Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Suara Media bersama aku Kai. Macam biasa aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Okey, sebenarnya game Malaysia melawan Vietnam ni aku nak kenalkan dekat korang jurulatih pasukan Vietnam, Pak Hang Seo. Siapa yang layan bola sepak Malaysia ni sepatutnya familiar lah dengan jurulatih ni. Kita geram dia tengok muka dia ni. Kalau korang nak tahu, Pak Hang Seo ni berkecimpung dalam bola sepak Vietnam ni start pada September 2017. Sebelum tu pengalaman jurulatih dia start pada tahun 2000. Dia jadi assistant coach untuk pasukan Korea Selatan. Lepas tu pada tahun 2002 dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan Korea Selatan bawah 23 tahun. Habis kontrak dengan pasukan kebangsaan Korea Selatan, dia start jadi jurulatih di beberapa kelab bola sepak di Korea Selatan. So, September 2017 dia menjadi ketua jurulatih untuk pasukan Vietnam. Kiranya tu menjadi first pengalaman dia lah untuk menjadi ketua jurulatih di pasukan luar, di negara luar selain Korea Selatan. Di Vietnam, Pak Hang Seo ni bertanggungjawab untuk menguruskan bukan saja skuad senior, dia juga menjadi ketua jurulatih untuk pasukan bawah 23 tahun. Walaupun dia first time menjadi ketua jurulatih di negara luar, tapi dia agak perform lah. Pak Hang Seo ni start membawa bibit-bibit kejuaraan lah kepada pasukan Vietnam bila pasukan bawah 23 tahun Vietnam ni berjaya menjadi naib juara AFC pada tahun 2018. Dan seterusnya misi utama dia dan pasukan Vietnam adalah layak untuk ke Piala Asia 2019 dan diorang berjaya layak ke Piala Asia 2019. Semasa kempen Piala Asia 2019, diorang berjaya mara sampai ke pusingan suku akhir. Itu pun disebabkan kalah dengan pasukan Jepun, gergasi bola sepak Asia, dengan keputusan tipis 0-1. Kalau korang ingat lagi, sebulan sebelum diorang pergi ke kempen Piala Asia 2019 ni, diorang merupakan juara Piala AFF Suzuki. Dekat final AFF Suzuki 2018, Vietnam bertemu dengan Malaysia. First game di Bukit Jalil kita seri 2-2, tapi dekat Vietnam diorang berjaya skor 1-0 menyebabkan aggregate 3-2 memihak kepada Vietnam. So gigit jari lah Malaysia masa tu. Untuk kempen kelayakan Piala Dunia 2022 ni, sekarang ni Vietnam macam kita tahu merupakan juara kumpulan dengan 14 mata. Sebelum Covid melanda, diorang dah menang 3 game. Lawan Malaysia, lawan Indonesia dan juga lawan UAE. Tapi diorang seri 2 game melawan Thailand. Untuk sambungan pusingan kelayakan Piala Dunia sekarang ni, pasukan Vietnam ni baru je menewaskan pasukan Indonesia dengan keputusan 4-0. Pak Hang Seo kalau korang nak tahu memang ada favourite player dia sendiri lah. Dekat mana-mana kejohanan memang dia bawa favourite player dia. Kalau based on first 11 menentang pasukan Indonesia hari tu, Pak Hang Seo meletakkan 11 orang player dan juga merupakan naib juara AFC Under-23 pada tahun 2018. Dan 85% player-player ni merupakan player yang berjaya mara ke suku akhir Piala Asia 2019 dulu. So korang jangan pelik, bukan Tan Chee Ho je yang ada perangai favoritism ni. Jurulatih-jurulatih lain pun ada perangai macam tu juga. Untuk rekod, sepanjang Pak Hang Seo ni menjadi jurulatih pasukan Vietnam, diorang telah menempuh sebanyak 23 perlawanan. Daripada 23 perlawanan, Pak Hang Seo menang 11 game, 8 seri dan 4 kalah. Dan kalah tu kepada pasukan-pasukan jagoh Asia lah. Contoh macam Jepun, Iran, Iraq. Setakat pasukan-pasukan Asia Tenggara ni, memang Vietnam di bawah Pak Hang Seo boleh tapau lah. Daripada 14 perlawanan menentang pasukan Asia Tenggara, Pak Hang Seo menang 10 perlawanan. Tak ada satu pasukan Asia Tenggara pun yang berjaya menewaskan pasukan Vietnam Pak Hang Seo ni. Last kali Malaysia kalahkan Vietnam ni pada tahun 2014. Itu bukan zaman Pak Hang Seo. Untuk rekod menentang pasukan-pasukan Pak Arab macam UAE, Jordan, daripada 7 game, Pak Hang Seo hanya kalah 2 game je. So itu rekod-rekod Vietnam di bawah Pak Hang Seo. Sebenarnya di awal kehadiran Pak Hang Seo di Vietnam ni, dia bercita-cita tinggi lah. Dia cakap nak bawa Vietnam ke kelompok 100 terbaik dunia. Pada masa tu, media-media dekat Vietnam, fans-fans pasukan Vietnam macam tak yakin lah dengan harapan tinggi Pak Hang Seo ni. Diorang cakap Pak Hang Seo ni ambitious. Biasalah bila ketua jurulatih baru masuk, diorang akan bawa retorik, manifesto lah yang baik-baik, yang sedap-sedap nak dengar. Tapi dalam tempoh 11 bulan, Pak Hang Seo telah berjaya membuktikan yang Vietnam berjaya menduduki kelompok 100 terbaik dunia dalam tempoh 11 bulan je. Tercengang lah semua. Pada November 2018 tu, ranking Vietnam pada masa tu merupakan yang tertinggi dan terbaik di Asia Tenggara dan merupakan pasukan ke-17 terbaik di Asia. Sebelum tu, last kali Vietnam duduk di kelompok 100 terbaik pada Jun 2011 di kedudukan ke-99. Dan ranking terbaik dalam sejarah bola sepak Vietnam ialah di tangga ke-84 pada September 1998. Awal-awal tu, Pak Hang Seo memang sentiasa dikritik sebab corak permainan yang diterapkan ke dalam pasukan Vietnam adalah lebih kepada defensif. Dalam bola sepak
moden, bila tim main defensif ni, dia dianggap taktikal yang membosankan lah, tak menarik untuk ditonton. Tetapi dengan DNA itulah Pak Hang Seo berjaya meningkatkan prestasi pasukan Vietnam ni. Basic taktikal Pak Hang Seo ni, bila diorang dalam keadaan bertahan, diorang akan main formasi 5-3-2. Bermain dengan 5 player bertahanan. Pak Hang Seo memang fokus dekat bahagian pertahanan ni. Dia nak pastikan yang pertahanan ni stabil dan cepat-cepat reshape bila diorang kena serang. Tapi bila diorang dalam fasa menyerang, biasanya diorang akan main counter attack. Diorang akan bertukar ke formasi 3-4-1-2. Bila diorang attack pula, time ni diorang akan pakai player-player diorang yang laju. Macam korang tahu player nombor 19 tu, nasib baik player nombor 19 tu tak main lawan Malaysia kali ni. Tapi pastinya Pak Hang Seo ada plan B untuk menggantikan player tu. Dan biasanya bila diorang attack, diorang akan hantar bola dekat player-player yang laju tu dan bawa bola untuk serang pasukan lawan. So Vietnam memang compact bila bertahan dan laju buat counter attack. Pak Hang Seo ni juga dikenali sebagai seorang yang strategis bukan setakat strategis. Kalau kita orang luar ni mungkin anggap dia sebagai yang psycho sebenarnya. Aku pun kalau tengok muka Pak Hang Seo ni memang geram juga. Muka psycho bai. Kalau korang ingat lagi, sebelum ni Tan Chee Ho pernah dituduh spy sesi latihan pasukan Vietnam ni. Walhal sebenarnya apa yang berlaku, pasukan Malaysia baru je sampai dekat padang latihan yang dikongsi bersama dengan pasukan Vietnam. So Tan Chee Ho lepak-lepak dekat luar padang tu, tapi Pak Hang Seo ni spin. Dia cakap Tan Chee Ho spy dia punya sesi training. Dan baru-baru ni juga pihak media dilarang untuk merakam sesi training diorang. Kita tahu kali ni Vietnam memang ada masalah dekat posisi goalkeeper. So Pak Hang Seo nak buat sesi latihan tertutup untuk goalkeeper diorang. Dan Pak Hang Seo suruh media-media ni balik. Mungkin tak nak reveal lah apa training khas yang dia buat untuk goalkeeper diorang. Okey, aku rasa kita tutup cerita pasal Pak Hang Seo dengan Vietnam ni. Untuk video kali ni aku nak bagi tahu dekat korang dekat mana aku beli jersey yang aku pakai dalam video-video dekat Sorak Media ni. Sebab ramai yang tanya, bang, beli jersey dekat mana bang? Bang, beli jersey dekat mana bang? So hari ni aku nak beritahu yang aku dapatkan jersey ni dekat Andalas di Futsal. Untuk aku personally, jersey sublimation Andalas di Futsal ni memang terbaik Memang sedap, ringan dan sesuai Kalau korang nak pakai casual ke, nak buat tim bola ke, nak buat tim futsal ke, pakai jersey ni memang ngam. So korang boleh dapatkanlah jersey sublimation daripada Andalas di Futsal. Aku rasa itu saja untuk video kali ni. Korang relax, teruskan sokongan kepada pasukan bola sepak Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.